Okay guys, so on previous video kita dah study pasal support and resistance. So yang ni kita nak belajar pasal identify supply and demand. So actually apa itu supply? What is supply? What is supply? Supply and demand. So supply and demand ini adalah apa supply and demand ni? Supply and demand ni adalah di mana price dia indicate price sama ada nak turun ataupun naik. Macam tu lah, senang nak faham dia. Kalau kita nak faham macam dia, sebab kita bermain quantity and harga. So bila quantity tu banyak, harga jadi murah. Dan bila quantity tu sikit, harga jadi mahal. Faham? Bila ada, contohnya kita nak relate dekat face mask masa COVID first wave. Face mask masa memula first wave tu memang mahal. Sampai dia macam harga, I tengok wow, ridiculous. Dia macam tak masuk akal langsung. Tak make sense langsung harga dia tu, macam mengarut betul lah. Tapi itulah sebab apa, permintaan ramai and then permintaan banyak and then apa jadi dekat kuantiti kurang. So bila permintaan banyak, supply-nya kurang ataupun kuantiti barang tu kurang, apa jadi dekat harga? Harga akan naik. Harga akan naik bila supply kurang, demand tinggi, harga akan naik. And then bila supply banyak, demand kurang, harga akan turun. Itu yang jadi dekat harga. Okay, so actually supply and demand ni dia ada bentuk dia. Kita ada bentuk, firstly kita ada rally, base. Ni untuk supply Dia buat base, dia buat drop. Macam ni. Dia buat drop. And then benda ni related tau dengan chart pattern. Nanti you boleh relate kan macam mana. You boleh tengok, you boleh nampak. Bagi cantik sikit. Okay, kita ada rally, base, drop. Sini dia buat rally. Kecil sangat. Okay, sini dia buat rally. Sini dia buat base. Sini dia buat drop. Sini dia drop. Apa yang dimasukkan rally, base, drop ni? Yelah, harga naik. Ni rally, harga naik, rally lah. Dia buat base, dia buat sideway. Inilah base. Lepas tu drop tu apa? Harga tu turun. Ni drop. Rally, base, drop. Tapi dalam biasa kita, kalau kita dalam bentuk chart, dia dalam bentuk pattern kita nampak macam ni lah. Dan bila kita zoom in ataupun kita buka lower time frame, contoh dia jadi kat H4, kita buka lower time frame, kita nampak apa? Kita nampak setup. Faham? Kenalah faham. Janganlah tak faham. Okay, ni. Ini base dia. Sini base dia. And then contoh, okay, kita sembang dulu pasal dia punya bentuk. Lepas tu kita ada pula bentuk apa? Jangan, sekejap air susun balik. Ini dia tak boleh bawa macam tu tak apa, kita buat macam ni. Di sini kita susun elok-elok. Okay. Okay. Ni supply lah, sini supply, sini demand Okay, so lepas tu kita ada lagi satu, kita ada drop, base, drop. Maknanya dia apa? Kalau dia turun daripada base, dia adalah supply. Sebab apa? Price turun daripada, sebab apa? Supply banyak. Sebab tu dia turun. Macam ni. Dia jadi drop. Ctrl B. Drop. Lepas tu dia buat base. Ini dia punya base. Lepas tu dia drop. Macam ni nak kenal dia, senang je. You identify dulu base dia kat mana. Kalau dia turun daripada base, dia adalah supply. Kalau dia naik daripada base, dia adalah apa?
Dia adalah demand. Kan senang kan. Susah ke? Tak susah sebenarnya. Cuma kita tak nampak, ataupun kita tak faham. Okey, kalau kalau supply dia turun daripada base, demand mestilah naik. So bila dia turun, dia buat drop, dia buat base, dia naik kan dia turun. Mestilah dia naik. Sebab apa? Ada demand. Macam ni. So kita panggil rally, drop. Sebab apa? Sebab dia drop. Kat sini dia drop. Lepas tu dia buat base. Kat mana base dia? Ni dia punya base. Cantik sikit lah. Sorry lah kalau tak cantik Dia buat base, lepas tu dia buat rally. Ni rally dia. So ini adalah demand. Sebab apa demand? Sebab dia naik daripada base. Macam tu. Sebab dia tu apa? Price lah. Price naik daripada base. Nanti kita tengok kat chart. Kita study dulu benda ni. And then untuk lagi satu, dia ada dua pattern ni je. Kita ada tadi kita ada drop, base drop. Kita ada rally. Kita buat base, rally. Rally base rally. So rally base rally is sama. Dia adalah supply ke demand? Dia adalah demand. Sebab apa dia demand? Dia naik daripada base. Senang je. Kan? Senang kan? Tengok senang. InsyaAllah senang. Tak kira lah you baru ke, you newbie ke, you dah lama ke. Kalau you dah lama you tak kenal supply demand, lagi pelik lagi pelik kalau you tak kenal. Tapi kalau you kenal, bagus. Bagus lah. Memang patut you kenal lah. Kalau yang baru tak kenal, jangan rasa susah. Benda ni senang sebenarnya. So kita ada rally, kita ada base, kita ada rally. Faham? Okay. So ini adalah supply, yang sini adalah demand. Okay. So now macam mana kita nak relate kan dengan chart? Okay, jom kita tengok. Okay. Kita delete dulu. Ini kita delete dulu. Kita tengok dekat sini. Okay, ni dekat time frame H4. Actually, sini you nampak dia buat base. Kita ada rally, base, drop. So dia adalah apa? Dia adalah demand. Dia adalah demand. Ni adalah demand. Sebab dia rally, base, drop. Kan? Dia naik. Lukis balik lah. Dia naik, dia turun. Naik, turun, naik, terus turun. So, dia adalah drop. Dia adalah supply. Ready, base, drop. Ni, ready, base, drop. So, dia sama macam yang ni lah kan? Betul tak? Ke salah? Betul ke salah ni? Ni lah. Sama lah jadi macam yang ini. Ini adalah supply ke demand? Ini adalah demand. Ini adalah supply. Sorry. Ini adalah supply. So, faham And then benda ni, kenapa kita nak identify, kena mahirkan benda ni? Sebab kita nak combine dengan pattern. Nanti kat dalam chart pattern tu nanti very powerful. For me, very simple and powerful technique untuk you faham and untuk you start trade. Kalau you tak boleh buat, study je. Jangan give up, don't give up. Orang lain masuk kat shoulder, kita masuk kat head. Nanti you tengok kat my next video, I ada tunjuk macam mana kita nak identify benda-benda ni. Same goes to this one. Ni ada rally, base, drop. Okay, macam mana kita nak tahu dia boleh fail ke tak? Macam sini kan, kita ada rally, kita ada base, kita ada drop. Macam mana kita nak tahu dia boleh fail ke tak? First thing you need to know apa yang kita kena tahu ni? Kita nak kena tengok apa dia buat. Apa yang price tengah buat. Ni. So kalau kat sini, kita biasa kalau dekat supply kita nak jual, betul. Kita nak jual. Tapi bila kita tengok kat sini, kita nak jual, pump, kita nampak ada setup. Okay, aku boleh try masuk. Tapi bila dia breaknya sini, tak apa, kita balas balik dengan buy. Macam itulah. And then itu kalau nak simple lah. Kalau actually you tengok lah trend dia ni, you tengok trend dia ni, you dah faham dah. Tapi masa tu you tak akan dapat macam ni kot. You akan dapat macam ni kot. You akan dapat macam ni. So you fikir, ini dah breakout ni, boleh lah masuk kat sini. Yelah tu. Yelah tu. Boleh. Kalau langgar stop loss, langgar lah, nak buat macam mana. Tapi kalau you untung, ada cara kita nak tengok.
betul ke benda ni boleh naik ataupun tak boleh naik. Sebenarnya kalau kat sini I tengok dia dah laju macam ni. You nampak tak dia bagi apa? Dia bagi signal. Dia bagi bullish engulf. And then you rasa you nak masuk sell ke kat sini? You rasa you nak masuk sell ke kat sini? Tak, janganlah masuk sell. Bila kita zoom in, kita tengok kat sini, tu yang kita tahu macam mana benda ni boleh fail. And then macam mana benda ni kuat. Kata boleh sell balik. Sebab bila dia, macam mana kita nak tahu benda ni boleh sell bila dia apa Jap. Dia ada istilah fresh zone tau, tapi I tak suka pakai istilah tu. Boleh lah kita cakap sebab nanti orang confuse. Sebenarnya setup ni kan, kalau kita tengok daripada group I dengan Kak Min tu semua tu, I ada cerita. I nak setup ni sebenarnya dia breakkan ni. Biasanya macam ni, dia sebelum dia sampai area dia ni kan, untuk dia break dia akan create satu setup yang dia akan bagi big momentum macam ni lah. Dia bagi big momentum sampai sini terus. Tapi kita masuk kat bawah ni, kita tak masuk kat sini, kita masuk kat bawah ni. You rasa berapa kita profit? See? Tapi yang ni I target dekat 48. Target kat 51, tak sampai, tak apalah. Apa boleh buat? Macam ni boleh lah kita pakai term fresh zone lah So sebenarnya kan, contoh lagi banyak dia sedut kan. Contoh macam ni, sebenarnya dekat sini tau. Dekat sini, okay. Lagi banyak dia, okay, first dia ambil, dah turun. Dia ambil, dia turun. Dia ambil lagi, dia turun. Dia ambil, dia turun. Dia ambil, dia turun. You rasa lagi sekali kan, dia nak ambil, tapi jangan kita masuk buy-nya kat sini. Kita masuk, kita cari kat bawah-bawah ni. Macam tu lah kita set up kita punya plan. So, in case, sebab kita nampak kat sini dia bagi signal bullish engulf. Nampak tak? Ni, dia bagi signal bullish engulf. Kejap, I matikan ni. Pakai yang arrow lah nampak ni kat sini dia bagi sini dia baginya bullish engulf. So bila dia bagi bullish engulf, dia indicate kita ada big momentum. So kenapa ada big momentum? Sebab dia nak bagi naik dia nak pecahkan ni. And then dia bukannya bagi benda ni je, dia create setup ni QMTR. Nanti you akan belajar dekat chapter 4 yang ni, chapter number 3. Nanti you akan belajar. So dekat sini kita tahu supply ni dah tak kuat dah. Supply ni dah tak kuat. Sebab apa? Dia dah buat macam ni. So you jangan masuk, jangan katal tangan nak masuk sell. It's better you tunggu dia bagi, dia create clear setup. Tengok macam ni, dia break, lepas tu kita masuk sell, kita masuk buy kat sini. Faham, dia terbang. Alhamdulillah rezeki. And then biasanya kalau nak tahu benda macam ni kan, drop base drop. Ni drop base drop. Biasanya orang akan masuk dekat area sini. Tapi you boleh dapat kat atas ni. Nanti you boleh nampak dekat ni chapter 4 nanti I ada tunjuk macam mana kita nak tahu. Sebab benda ni dia daripada continuous continuous setup. Macam-macam lah. So, faham hopefully you kena faham lah. Kalau you tak faham ni, kita susah nak pergi ke another video sebab benda ni related. Kalau you tak nampak nanti susah. You kena bagi faham lah. So, faham apa itu supply and demand? Supply is something yang bila quantity lebih daripada demand. Bila supply banyak, iyalah, betul lah. Bila supply banyak and then bila demand tinggi, supply banyak, demand tinggi, dia tak jadi apa, dia jadi sideways je. Dia jadi macam ni lah. Dia jadi sideways. Ni. Dia jadi sideways. And then bila tiba-tiba, sekarang ni supply banyak lagi ke supply dah berkurang? Bila supply tiba-tiba berkurang and demand makin tinggi, demand pun tinggi lagi. So tu yang dia jadi macam ni. Supply dah berkurang. Tu yang dia jadi naik. Ataupun dia boleh jadi time tu macam ni. Dia jadi rally, lepas tu diorang push. Mungkin kat sini you nampak dekat resistance. Macam ni. Inilah kejadian di mana supply makin berkurang. Ni, sebab apa supply berkurang? Sebab diorang tak nak jual dekat harga ni. Diorang nak jual kat harga atas ni. Dia nak jual mahal. Dia bukan nak jual murah. Macam tu lah. Dia nak jual harga mahal. Itulah big player. Itulah institution apa yang diorang buat. Pro trader apa yang diorang buat macam ni lah. Diorang nak jual mana? Diorang nak jual murah.
Semua orang nak jual mahal, tapi mahal tu mahal tara mana? Murah tu murah tara mana? Orang nak beli murah, betul. Tapi dulu masa price dekat 51,000, kita nampak 45,000 tu macam murah. Macam 45,000 kat mana 45,000? Kat sini. Nampak macam murah. Oh, mungkin kat sini boleh buy. Rupanya tak. Kau buy kat sini tak. Terjun lagi. Ya Allah, peningnya kepala aku. Macam mana aku nak buat ni? Kan? Sebab tu you kena identify. You kena buat dulu analysis sebelum you boleh beli. Murah tu murah kat mana? Oh, murah tu. Okay, murah dekat I sekarang ni kan. Untuk next projection, apa yang I nampak, murah dia, I nak tengok kat 32,000 ni macam mana. Kalau dia tak mampu, kalau 32,000 dia buat fake out, dia buat sideways, lepas tu dia turun 32,000 dia naik, nanti dia akan create setup, kat situ kita akan masuk buy. Tapi kalau dekat 30,000 dia boleh touch sampai 30,000 and dia tak respect 30,000, I akan beli dekat 24,000 ni. 24,000 tak silap kan? Betul, 24,000 ni. Jauh dia nak terjun ni. I don't know. Mungkin dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh sampai sini, dia naik baru dia turun. Dia boleh jadi macam-macam. Mungkin dekat 30,000 ni nanti dia naik sampai atas ni, lepas tu dia 76 balik. Ataupun dia boleh dia break, dia naik terus naik, lepas tu baru dia 76. Boleh jadi macam-macam. Sekarang ni BTC dia lebih menarik daripada dulu. Dia dulu tu senang sangat. Sebab apa? Sebab you boleh beli. And then you jual, you beli, you jual, you untung saja. Sekarang ni you kena banyak jual, you kena banyak jual and you kena hati-hati beli. Sebab tu jadi susah, betul tak? Dulu memang senang, sekarang ni susah. Sebab apa? You dekat spot trade, you tak boleh buat macam tu. So faham apa tu supply and demand? Apa tu supply and demand, hopefully you boleh faham lah. Benda ni simple je, I tak nak cerita yang lebih detail. Tapi kalau you nak belajar in detail, you boleh try Google ataupun you boleh try cari. Sebab for me benda ni simple, and then I tak rasa macam benda ni kalau I cerita detail nanti orang nampak benda ni kompleks. So kita tak nak benda ni nampak kompleks, sebab ada yang lagi kompleks daripada benda ni. Benda ni simple sangat. Serius saya kata. Serius saya cakap. So anyway, I think that's all, and happy trading you guys. Assalamualaikum.